Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk dapatkah kita sebagai pengguna membebaskan diri daripada budaya konsumer yang dibina oleh golongan kapitalis. Budaya merujuk kepada keseluruhan kehidupan manusia yang kompleks dari segi pengetahuan, moral, undang-undang, kesenian, adat istiadat dan lain-lain aspek yang dimiliki oleh manusia sebagai ahli masyarakat. Manakala konsumerisme pula merujuk kepada satu identiti gaya dan gaya hidup yang terkandung di dalam setiap pilihan pengguna yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Jika digabungkan, budaya konsumerisme itu merujuk kepada satu budaya membeli dan menggunakan sesuatu barang, dan budaya konsumerisme ini membuatkan seseorang itu akan bergantung kepada produk atau barangan tersebut, sehingga sifat konsumerisme itu susah untuk dihilangkan. Baiklah, kita beralih ke slide keperluan barangan asas terhadap budaya konsumer. Apa yang kita faham, golongan kapitalis mengetahui bahawa terdapat permintaan yang tinggi dan sememangnya diperlukan oleh masyarakat, kita sebagai pengguna, untuk meneruskan kehidupan seharian mereka kerana tanpa barangan asas atau harian, maka masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik. Keperluan barangan asas atau harian menjadi punca kepada budaya konsumer terus berlaku di dalam masyarakat, terutamanya di Malaysia, serta golongan kapitalis ini mengambil peluang dengan meneliti keadaan semasa dan permintaan yang sentiasa ada. Hakikatnya, kita tidak dapat membebaskan diri dan terus membeli barangan mereka dari apa yang telah dibina oleh golongan kapitalis ini. Hal ini juga boleh dijelaskan lagi di mana setengah pengguna memerlukan barangan asas atau harian juga turut boleh diteliti dari aspek negatif apabila mereka hanya membeli dengan niat untuk menunjukkan kelas sosial mereka, di mana keadaan ini boleh dikaitkan dengan apa yang diperjelaskan oleh Valen Disperger, what he called conspicuous consumption or lavish display of wealth through consumer items as an unproductive consumption of goods that was wasteful because it's not serve human life or human well-being on the whole. Video Hof 2016, Production and Consumption. Maknanya, kita tidak akan dapat lari atau membebaskan diri kita daripada budaya konsumer yang telah diterapkan dalam diri kita oleh golongan kapitalis ini. Cuma, apa yang dapat membezakan kita sebagai pengguna adalah kita membuat pilihan yang bijak dari apa yang ditawarkan oleh mereka. Itu saja. Terima kasih. Saya Anissa Sofia binti Alias, bernama metrik A176234. Saya akan bincangkan tentang aspek kesihatan dalam budaya konsumer. Aspek kesihatan memberi pengaruh yang kuat kepada golongan konsumer kerana setiap pengguna menginginkan untuk hidup lebih sihat dengan meningkatkan keupayaan kesihatan diri yang telah dibina oleh golongan kapitalis. Aspek yang pertama yang kita boleh lihat dari segi pengambilan suplemen. Tujuan utama yang dibina oleh kapitalis adalah untuk membantu pengguna mencapai impian mereka bagi memperoleh kesihatan yang seimbang dan kecantikan tubuh badan luaran dan dalaman. Misalnya, suplemen sama ada dalam bentuk pil atau cecair seperti suplemen kurus kerana boleh menguruskan badan tanpa bersenam dengan kerap. Selain itu, suplemen vitamin kerana boleh diganti sebagai makanan semula jadi seperti buah-buahan dan sayuran sekiranya tidak mencukupi dalam sesuatu makanan semula jadi. Yang kedua, dari segi ubat-ubatan moden, tujuannya adalah untuk menggantikan ubatan secara tradisional kepada moden dalam kalangan pengguna. Ini kerana ia menjadi keutamaan hidup dalam kesihatan sebagai pengguna bagi menjamin kesejahteraan pengguna. Permintaan ubatan tinggi dalam kalangan pengguna kerana penyakit datang tidak menentu. Sebagai contohnya, pengambilan ubat paracetamol, Gaviscon dan sebagainya. Produk ubatan kesihatan yang berkesan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pengguna untuk terus membeli. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Baiklah, seterusnya adalah kepentingan kelas sosial terhadap budaya konsumer. Kelas sosial adalah sejenis klasifikasi sosioekonomi yang digunakan untuk satu kumpulan di mana masyarakat dibahagikan dengan mengambil kira ciri-ciri yang dimiliki oleh individu. Menurut Charanjit Kaur 2021, kelas sosial menggambarkan sosio-budaya individu seperti sifat, tingkah laku, gaya dan gaya hidup. Kelas sosial adalah penting kepada sesetengah individu kerana ia melambangkan imej dirinya kepada orang lain dan juga melambangkan status sosialnya. Budaya konsumer menentukan kelas sosial seseorang itu melalui barangan yang digunakan, seperti barangan yang berjenama dan barangan yang mempunyai harga yang mahal. Material, barangan dan gaya hidup menjadi pengukur kepada kekayaan. Menurut Gloria E. Wenas 2015, secara tidak langsung kekayaan yang akan menentukan kelas sosial dan status sosial seseorang dalam masyarakat. Sebagai contoh, terdapat individu yang membeli untuk menunjukkan kelas sosialnya seperti menunjukkan barangan yang berjenama iaitu Nike, LV, Gucci, Adidas dan sebagainya untuk menunjukkan kemampuan mereka membeli dan menggunakan barangan tersebut. Untuk bahagian seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengaruh media sosial dan teknologi moden terhadap budaya konsumer. Kebanyakan individu pada masa kini telah mendedahkan diri mereka dengan lebih kerap kepada aspek digitalisasi dan media sosial hasil penggunaan jaringan internet, aplikasi-aplikasi media sosial serta teknologi-teknologi komunikasi digital yang sudah sebati dalam kehidupan seharian individu-individu sebegini. Hal ini meliputi pelbagai sebab maupun tujuan, termasuklah dari sudut peranan mereka sebagai pengguna ataupun dalam bahasa Inggerisnya consumer, menerusi kegiatan-kegiatan pencarian maklumat akan sesebuah produk yang diingini, pembelian dan penggunaan produk yang telah dibeli, serta berkomunikasi dengan individu-individu lain mengenai pengalaman konsumer masing-masing. Hasil daripada fenomena sedemikian, para pemasar telah bertindak dengan meningkatkan penggunaan saluran-saluran pemasaran digital seperti di ruangan-ruangan media sosial bagi tujuan pemasaran produk pada skala yang lebih besar lagi meluas seperti mana yang sedang berlaku pada hari ini. Budaya konsumer digital pada masa kini memperlihatkan kepada aspek persekitaran yang berorientasikan digital yang didiami oleh seseorang konsumer itu di mana ia merangkumi perkara-perkara seperti keupayaan seseorang konsumer itu untuk memiliki lebih daripada satu kendiri ataupun self akibat pemilikan pelbagai jenis identiti secara atas talian serta dari sudut kebercapaian seseorang konsumer itu juga untuk mengakses khalayak ramai di ruangan media sosial. Pemasaran secara digitalisasi di media sosial ini dilihat sebagai satu cara yang boleh dikatakan paling berkesan untuk mengiklankan sesebuah produk kepada khalayak ramai. Hal ini kerana berlakunya fenomena kawalan penuh yang dicapai oleh pemain-pemain pasaran ke atas kumpulan sasaran mereka, iaitu orang ramai yang bertindak sebagai pelanggan terhadap komoditi yang dipasarkan oleh pemain-pemain tersebut. Persekitaran digitalisasi yang semakin moden lagi canggih kini turut memberi impak-impak yang signifikan terhadap aspek tingkah laku konsumer ataupun consumer behavior seseorang pengguna itu di mana ia sedikit sebanyak mempengaruhi kadar kepenggunaan yang dizahirkan oleh seseorang pengguna itu dalam urusan jual beli mereka secara atas talian. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, pengaruh politik terhadap budaya konsumer. Mempunyai hak mutlak bagi menentukan jenis barangan dan perkhidmatan yang diperlukan dan dapat memberi kepuasan yang maksimum. Kebebasan ini juga hak seseorang untuk membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Pemilihan sesuatu barangan dan perkhidmatan adalah bergantung kepada keinginan dan citarasa individu. Kepengurusan politik boleh dianggap sebagai satu bentuk penglibatan politik alternatif, terutamanya untuk generasi muda yang berasaskan pasaran melampaui memboikot dan membeli. Pengaruh persekitaran politik ke atas prestasi perolehan melibatkan pengaruh ke atas kebenaran belanjawan, pengubahan status perolehan, tekanan politik, menjejaskan kumpulan berkepentingan yang berbeza dan penglibatan dalam semua aspek sistem perolehan awam. Manakala faktor politik mempengaruhi pelanggan atau pengguna, misalnya kerajaan boleh menaikkan atau menurunkan cukai syarikat yang akan memberi kesan kepada keuntungan dan boleh menjejaskan perniagaan dengan meningkatkan cukai nilai tambah ke atas produk atau kadar perniagaan. Contohnya, birokrasi, rasuah, peraturan persaingan, dasar perdagangan luar negeri, dasar cukai, sekatan perdagangan, undang-undang buruh alam sekitar, hak cipta, perlindungan pengguna
pengguna, geran pembiayaan dan inisiatif dan sebagainya. Seterusnya, pengaruh budaya bandar terhadap budaya konsumer. Budaya bandar dan konsumer ini tidak akan terlepas daripada aspek material. Hal ini kerana asas kepada pembentukan budaya ini sendiri wujud di dalam budaya bandar dan aspek consumerism itu sendiri. Penggunaan barang yang menjadi keperluan harian ini wujud bagi membentuk budaya penggunaan sebagai ejen pembentukan budaya bandar. Unsur materialism yang wujud di bandar ini merupakan satu cerminan kepada gaya kehidupan masyarakat bandar. Misalnya, kewujudan kemudahan yang lengkap di bandar seperti pusat membeli belah, supermarket dan lain-lain yang menawarkan pelbagai barangan yang dapat memenuhi keinginan pengguna. Khususnya, pengguna yang duduk di bandar ini akan terikat dengan sistem yang lahir secara tidak sedar, di mana ianya dapat memenuhi tuntutan bagi memudahkan segala kerja yang hendak dilakukan. Budaya bandar ini dapat memberi rangsangan kepada pengguna untuk memiliki sesuatu bukan atas dasar keperluan, namun menjadi satu simbol atau tanda kepada gaya kehidupan pengguna di bandar. Gaya kehidupan masyarakat bandar ini boleh dilihat menerusi cara mereka berpakaian, penggunaan alat telekomunikasi dan sebagainya yang dapat menunjukkan kemewahan, kejayaan dan identiti mereka. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah pengaruh globalisasi terhadap budaya konsumer. Globalisasi ini boleh difahami dengan konsep time-space distinction. Konsep ini sebenarnya daripada Anthony Giddens, iaitu seorang ahli sosiologi Inggeris yang terkenal dengan teori strukturnya dan juga pandangan holistiknya berkenaan dengan masyarakat moden. Beliau berkata, globalisasi ini adalah satu keadaan di mana tiada maklumat yang boleh disembunyikan atau ditutup. Segalanya adalah transparan dan perkara ini mengakibatkan corak hubungan manusia menjadi semakin luas dan komunikasi lebih terbuka sehingga mengglobalisasikan dunia menjadi global village. Kata globalisasi ini juga ada hubungan erat dengan istilah kapitalisme global atau ekonomi pasaran bebas. Kapitalisme global lahir daripada proses globalisasi dan mewujudkan budaya kepenggunaan dan masyarakat pengguna. Kemunculan pelbagai syarikat multinasional adalah satu bentuk nyata kehadiran kapitalisme global dekat dunia ini. Kapitalisme global inilah yang telah berjaya memisahkan manusia dengan jurang perbezaan yang sangat ketara antara yang kaya dengan yang miskin. Kebanyakan pengguna menjalankan aktiviti kepenggunaan untuk menentukan identiti peribadi. Tak kira betapa miskinnya seorang itu, tindakan kepenggunaan bukan sahaja membawa kepada nilai guna, tetapi membawa kepada nilai identiti, iaitu status sosial di sebalik komoditi, dan ianya menjadi trend. Dan sebabkan itu, kita boleh lihat penentuan siapa saya atau status diri ditemui dengan mengambil produk yang imej luarannya boleh mengangkat nilai diri. Contohnya, mahalnya suatu barangan itu bermakna kayalah seorang itu dalam mata masyarakat. Pilihan yang dilakukan dari gaya hidup, keperluan dan sebagainya sebenarnya diperkenalkan oleh kapitalis global. Dengan cara inilah, kapitalisme global boleh hidup. Ia memerlukan pekerja untuk menghasilkan barang dagangan, kemudian pekerja diberi ganjaran, dan pekerja ini juga kemudian menjadi pelanggan setia. Dengan kata lain, pelanggan tetap kapitalisme global. Budaya industri bermula dengan mode of production, kemudiannya bergerak dan berkembang menjadi mode of consumption. Jadi sebenarnya, masyarakat dah jadi hamba dari ciptaannya sendiri, iaitu kapitalisme global. Kemajuan yang dibawa dalam globalisasi ini telah membawa masyarakat terperangkap dengan godaan kapitalisme global yang mana mampu menawarkan pelbagai kemudahan dalam pelbagai segi. Dengan budaya penggunaan, masyarakat pengguna sebenarnya adalah hasil daripada penciptaan kapitalisme global itu sendiri. Persaingan ekonomi dunia terhadap budaya konsumer. Kelompok sosial bawahan cuba untuk memiliki barangan tertentu agar dapat mengejar kelas sosial atasan. Manakala bagi kelompok atasan pula secara berterusan membeli serta memiliki barangan tertentu bagi mengukuhkan lagi status sosial yang dimiliki. Ini menimbulkan pelbagai jenis pengeluaran barangan baharu bagi memenuhi keperluan konsumer yang mana berlakunya persaingan tinggi dalam ekonomi pengeluaran dunia. Pada dasarnya, permintaan serta pengeluaran ini dilakukan bagi mempertahankan serta meningkatkan status sosial. Kapitalisme berasal dari perkataan Latin capit yang bermaksud kepala. Kata kapitalis dikaitkan dengan usaha mempertahankan kehidupan, kesejahteraan dengan persaingan,
pekerjaan dari tangan tak terlihat invisible ke arah keuntungan. Dengan kata lain, usaha-usaha persaingan manusia ini dengan sendirinya berubah kepada kesejahteraan bersama. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia menghasilkan serta mendorong kepada lahirnya globalisasi ekonomi yang mendominasi hampir kesemua aspek kehidupan, bahkan dalam skala yang lebih besar dari kekuasaan sebuah negara. Ketika konsumerisme mula berkembang, fenomena sosial tersebut dapat dilihat sebagai sebuah fenomena sosial budaya yang berkait rapat dengan dampak globalisasi dan juga sistem kapitalisme moden. Budaya konsumerisme ini juga berjalan seiring dengan arus besar kapitalisme. Kesimpulannya, sebagai pengguna, sememangnya kita tidak dapat membebaskan diri daripada budaya konsumer yang dibina oleh golongan kapitalis. Hal ini dikatakan demikian kerana kapitalisme yang berlandaskan eksploitasi berterusan terhadap tenaga kerja dan sumber alam semula jadi yang dikomodifikasikan menjadi satu sifat perluasan yang paling hebat. Akhirnya, pengguna terpaksa mengikuti arus kepenggunaan yang digariskan dan ditentukan oleh golongan kapitalis dari pelbagai aspek seperti yang dibincangkan. Akan tetapi, sebagai pengguna, kita hanya mampu mengawal budaya konsumer ini menerusi kesedaran kelas sebagaimana yang dikatakan oleh Sri Wenning dalam kajiannya pada tahun 2015. Masyarakat mampu untuk mengatasi perilaku materialistik menerusi kesedaran kelas yang tinggi dalam kalangan rakyat. Dalam konteks individualistik, kesedaran kelas ini boleh dilakukan menerusi menerapkan sifat berhemat dalam aktiviti penggunaan dan hanya berdasarkan keperluan dan kewajipan. Menurut Veblen dalam kajian Wiedenhof 2016, Veblen disparaged what he called conspicuous consumption or lavish display of wealth through consumer items as an unproductive consumption of goods that was wasteful because it not serve human life or human well-being on the whole. Maksudnya, Veblen memperlekehkan apa yang disebutnya penggunaan yang berlebihan atau memaparkan kemewahan melalui barangan pengguna. Hal ini kerana ianya hanyalah penggunaan barangan yang tidak produktif yang membalik kerana ia tidak melayani kehidupan manusia atau kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Makanya, kita tidak akan dapat lari atau membebaskan diri kita daripada budaya konsumer yang telah diterapkan dalam diri kita oleh golongan kapitalis ini. Cuma, apa yang dapat membezakan kita sebagai pengguna adalah kita membuat pilihan yang bijak daripada apa ditawarkan oleh mereka atau menjadi seperti mana diperjelaskan oleh Veblen. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.